Ya, yang berhormat, tidak salah kalau menteri kata dia menjawab secara bertulis. Pernah kita buat begini apabila menteri mungkin soalan-soalan yang dimuatkan oleh yang berhormat itu memerlukan jawapan in details. Bagi saya adalah lebih baik menjawab satu persoalan dengan tepat apabila bertulis daripada memaksa menteri untuk menjawab secara lisan kalau nanti fakta yang akan disampaikan itu adalah tidak betul. Jadi tidak salah bagi menteri mengatakan bahawa dia akan buat secara bertulis, tetapi saya ambil maklum dengan apa yang disebut oleh yang berhormat itu, yaitu saya nak juga bahawa jawapan yang bertulis itu hendaklah disampaikan kepada ahli yang berhormat besok awal pagi. Itu sendiri yang saya minta supaya dihantar kepada ahli yang berhormat besok awal pagi. Dan kalau boleh saya minta juga kepada ahli yang berhormat, kalau misalkan ada persoalan sebegini, seboleh dengan bolehnya tolong beri jawapan walau sesingkat pun. Tapi pada kali ini saya akan terima alasan yang berhormat itu. Terima kasih. Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, saya terima baik pandangan Tan Sri Speaker untuk menyelesaikan masalah ini. Pada waktu yang sama saya cadangkan undi tentang akta ini pun perlu dilakukan selepas kami terima jawapan tersebut. So itu yang jika itu selaras dengan apa yang dicadangkan oleh Tan Sri Pengerusi. Tak ada bertindik. Kalau tidak nanti di luar nanti dia akan kata satu cadangan yang terbaik, tetapi mengapa kita undi? Nanti kita ada masalah juga. Jasa baik. Sedang berhujah. The same point, iaitu meminta menteri untuk menjawab secara lisan. Tuan Speaker, dari segi proses, adakah ini sesuatu yang boleh dibenarkan? Nanti setiap menteri akan datang di Dewan Yang Mulia ni pada masa jawatan kuasa, kita tanya banyak soalan, bukan dari sini saja, dari sana. Lepas tu jawapan yang diberikan oleh pihak menteri ialah saya akan jawab secara bertulis. This sets a very bad precedent, Tuan Speaker. It sets a very bad precedent. Ahli yang berhormat. You see, what you have said, setiap perkataan yang dihujah itu termasuk nokta, koma dan sedemikiannya masuk dalam mansat. Jelas. Menteri menjawab secara lisan pun masuk dalam mansat. Secara bertulis pun begitu juga. Jadi bermakna kalau umpamanya apa yang dikendaki oleh yang berhormat itu supaya dapat diketahui oleh umum, selepas daripada ini ahli yang berhormat pun saya tahu akan keluar juga akan buat kenyataan. Jadi yang penting bagi saya ialah untuk menentukan peraturan mesyuarat itu. Tidak salah bagi seseorang menteri mengatakan bahawa saya akan jawab secara bertulis. Kena mungkin mengilakan apabila dia jawab, apabila tidak betul, nanti ada lagi yang berhormat dia akan beri mengatakan bahawa peraturan 36/12 salah fakta. Jadi tidak salah. Pokoknya apa yang disebut oleh yang berhormat itu dapat dijawab. Jadi untuk kali ini jangan lagi bertengkar dengan saya yang berhormat. Dan telah pun saya ingatkan kepada menteri-menteri yang berkenaan lain kali, seboleh dengan bolehnya jawablah secara lisan. Tetapi menteri sekarang ini tidak prepared untuk menjawab, tidak melanggar peraturan mesyuarat. Jadi kalau kita panjangkan lagi ini macam mana? Mau panjangkan lagi? Jadi kalau dipanjangkan lagi saya akan katakan bahawa tidak ikut arahan speaker. Tuan Speaker, so what guarantees do we have that this won't happen again? Ahli yang berhormat sudah saya buat kenyataan, ahli yang berhormat sudah saya buat ruling. Sudah saya buat ruling, kalau lagi ingkar kepada ruling saya akan buat ruling lagi yang lain. Tolong. Tan Sri, a constructive suggestion. Please, I've already made my ruling. Tan Sri, I respect you. Yang berhormat, tolong duduk yang berhormat. Tolong duduk. Saya sudah buat ruling. Tan Sri Speaker, sebab yang berhormat. Tan Sri Speaker. Kalau yang berhormat tidak duduk juga, tidak patuh kepada ruling saya, saya akan ambil tindakan kepada yang berhormat. Tan Sri Speaker, for the yang berhormat, of the tolong law, duduk. Saya cuma nak minta. Yang berhormat, tolong duduk. You see,
Ahli yang berhormat, sudah mungkin 9 tahun kita bersama dalam Dewan ini. Ada ahli yang berhormat yang mungkin baru berkhidmat pada 2013. Dan semua paham, apabila sudah saya buat ketetapan, saya tidak akan mengkaji ketetapan saya. Dan kalau ahli yang berhormat juga ingkar dengan keputusan saya akan ambil tindakan yang lain, karena itu adalah melinga-lingakan lagi perbahasan. Sudah saya buat ruling bahwa menteri yang berkenaan saya benarkan untuk jawab secara bertulis. Dan saya kasih syarat bahwa besok awal pagi jawaban itu akan diberi kepada ahli yang berhormat. Dan telah juga saya nyatakan bahwa lain kali menteri-menteri atau timbalan seboleh dengan bolehnya buat jawaban secara lisan. Jelas. Jadi kalau saya juga dipaksa untuk memaksa menteri menjawab secara lisan, yang sedangkan sudah saya buat keputusan, apa itu ahli yang berhormat? Bermana ingkar dengan keputusan saya. Kecuali ahli yang berhormat mau juga ingkar, lepas itu saya arah untuk keluar, selepas itu ahli yang berhormat akan dapat buat publicity, lepas itu speaker lagi yang jahat. Dan ahli yang berhormat menjadi hero. Begitukah cara kita dalam Dewan Rakyat ini? Begitu cara. Setiap kali konfrontasi